Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Sidang penonton yang dimuliakan, alhamdulillah, pada kesempatan dan saat ini kita dapat sama-sama berada di dalam satu bual bicara ilmiah yang mana dinamakan sebagai Tafaqquh Fiddin Fiqh Zakat. Untuk maklumat sidang penonton yang dimuliakan, Tafaqquh Fiddin Fiqh Zakat ini, Zakat Pulau Pinang anjurkan secara bersiri. Dan insya-Allah pada saat dan detik ini, pada perjumpaan kita pada saat ini, kita dah masuk kepada fiqh zakat siri kedua, yang mana kita bawakan dan kita adakan dan kita wujudkan dan kita panggil dan kita jemput seorang ilmuwan yang mana berasal daripada negeri Pulau Pinang, orang Penang, iaitu Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Suki bin Uthman. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, alhamdulillah khair. Hayakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah khair. Saatnya Doktor dah, saya nak sapa-sapa penonton-penonton dulu. Boleh Doktor? Ya, boleh. Okey, para penonton yang dimuliakan Allah. Agak tenggelam timbul sikit. Oh. Tak apa jelas. Yang ni jelas lah Doktor. Okey. Doktor jelas Doktor? Tak dengar. Tak apa clear sangat dengan ujung-ujung. Tak apa clear. Dengan ujung-ujung. Okey, yang ni dengar Doktor? Boleh. Boleh lah. Okey, para penonton yang dimuliakan, untuk maklumat, Zakat Pulau Pinang telah menganjurkan kempen bulan-bulan zakat, yang mana kita mula kempen ni, bulan zakat ni daripada bulan 9, bulan 10, bulan 11 sampai bulan 12. Jadi kita nak menyerulah semua pembayar-pembayar zakat untuk membayar zakat melalui Zakat Pulau Pinang. Sebab apa kita duk ulun sangat? Sebab apa kita duk suruh-suruh sangat orang bayar zakat kat kita? Sebab COVID ni telah mengakibatkan banyaknya lahir asnaf-asnaf baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dimuliakan, saya mohon kepada tuan-tuan untuk komen sikit dekat kami punya live hari ni. Suara kami clear tak? Dan dekat mana tuan-tuan puan-puan berada? Okey, sidang penonton yang dimuliakan, insya-Allah Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Suki bin Uthman hari ini akan bentangkan satu tajuk yang agak dekat dengan kita, iaitu cukai dengan zakat. Kita ni bila nak bayar cukai, kita ni bila nak claim cukai, kita akan mai ke zakat. Bila kita nak bayar zakat, keluar zakat sekali kita ingat cukai. Jadi apa hubungan dia ataupun apa perbezaan dia, sekali lagi Profesor Madya akan bentangkan. Jadi sebelum tu saya mohon kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dimuliakan, yang tengok ni, minta tolong share kepada sahabat-sahabat kita, mungkin kepada grup-grup yang masih ada. Mudah-mudahan mereka yang duk tengok tu, yang duk menanti tu dapat ambil manfaat daripada doktor, insya-Allah. Okey, perda clear. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik doktor. Doktor dengar doktor? Ya. Okey, dengar. Okey doktor, macam mana dengan tajuk kita, boleh ke no? Okey, boleh insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Jadi sekali lagi kalau ada persoalan ataupun tanda tanya ataupun benda-benda apa yang tak clear daripada doktor ataupun daripada pihak zakat sendiri, tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dimuliakan boleh komen 10 minit sebelum berakhir kita punya live pada hari ini. Saya akan bacakan dan doktor akan jawab insya-Allah. No? Jadi tanpa meluangkan masa, saya menjemput Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Suki bin Osman untuk membentangkan tajuk cukai dan zakat. Falyatafaddal ma'jura, Dr. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Nazrin bin Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazrin bin Adnan selaku moderator perbincangan kita pada tengah hari ini, dan tak lupa kepada pegawai staf yang berkhidmat di Zakat Pulau Pinang dan juga semua penonton yang mengikuti secara langsung live kita pada tengah hari ini, iaitu dalam perbincangan kita nak bincang kuliah ataupun diskusi tafaqquh fiddin fiqhuz zakah. Dalam memahami fiqh ni maksud dia faham. Fiqhuz zakah kita nak faham perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat. Baik, jadi saya harap juga suara saya ni clear lah, no? InsyaAllah teknologi ni kita gunakan dengan sebaik mungkin. Clear. Kalau tenggelam timbul beritahu lah. Baik, betul. Tahu kan? Kadang-kadang duk cakap-cakap rasa sonok sangat seorangnya, rupanya tak sampai. Jadi apapun insya-Allah kita nak bincang secara santai pada tengah hari ini, dan akan diikuti oleh persoalan-persoalan sebagaimana yang dinyatakan tadi. Kalau ada soalan boleh kemukakan, dan insya-Allah saya akan berhenti beri ruang kepada persoalan-persoalan yang dikemukakan untuk sama-sama kita berbincang. Yang mana saya boleh jawab, saya jawablah. Yang saya tak boleh jawab, saya pas balik pada zakat Pulau Pinang. Sebab perkara yang berkaitan dengan praktikal terutamanya yang dilakukan. Baik, apapun tajuk kita pada tengah hari ini, zakat ataupun cukai versus zakat. Tambah-tambah kita di ujung tahun ni, memanglah ramai yang terfikir bagaimana, apakah dia nak kena selesaikan cukai ataupun zakat duk ada lagi ni, yang mana satu yang nak diutamakan, apakah beza di antara keduanya, dan pelbagai lagi perkara-perkara yang berlegar dalam pemikiran kita. Jadi insya-Allah kita cuba leraikan segala kekusutan ataupun salah faham dalam konteks cukai dan zakat. Ada orang kata, apa ni kita ni dah lah cukai kena, zakat pun kena lagi. Dah kena cukai cukup lah. Pasal apa nak kena zakat pula? Hampir 2 kali kena ni. Kan? Dia tak faham. Persoalannya adalah kerana tak faham. Maka dengan sebab itu, perbincangan kita, tajuk cantik fiqh zakah tu, dia punya tema kita tu cantik. Sebab fiqh itu, al-fiqhu bimakna al-fahmu. Fiqh maknanya faham. Hari ni yang menjadi banyak masalah adalah tak faham. Bila tak faham itulah timbul pelbagai persoalan, menyalahkan pusat zakat lah, macam-macam lagi. Idea orang ni nak kutuk orang ni senang je. Dia nak komplain ni mudah. Kan? Kisah apa? Solat penjarakan fizikal kan. Duduk 1 meter. Pakai komplain berjabu orang panggil. Kan?
Kira sembang komplain ni di kedai kopi je. Sembang tu dia punya bagus punya dia hentam kan. Memang kau-kau punya. Sedangkan dia hentam tu dalam keadaan dia tak faham. Itu masalahnya. Dia tak faham. Sebab itu Penang kata perkara Doktor, yang bukti penting kampung kepada Doktor. kita adalah untuk faham. Ya? Orang Penang kata Okey, mufti masih jelas? kampung. Jelas. Itulah. Okey. Jadi dengan tema fiqh zakah ini, tema fiqh zakat, maknanya kita nak memahami zakat. Bila kita faham, insya-Allah dia tak akan timbul soal mempertikaikan, soal mempelekehkan dan pelbagai lagi persoalan-persoalan yang lain. Apatah lagi zakat ni dia merupakan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Tak ada zakat, maknanya dia punya rukun Islam tu salah satunya akan terlerai. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana menerajui pemerintahan selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar mengambil tindakan memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Maka di situ menunjukkan betapa pentingnya persoalan zakat yang tidak boleh dipandang remeh. Baik, kita balik kepada tajuk kita ataupun perbincangan kita, iaitu cukai versus zakat. Cukai versus zakat. Apa beza di antara keduanya? Yang pertama sekali, zakat ni merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia direct daripada Allah. Itu adalah perkara yang berkaitan dengan zakat. Disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi SAW dengan begitu jelas. Maka pelaksanaan zakat itu merupakan satu ibadat khusus yang wajib dilakukan kepada mereka yang layak mengeluarkan zakat. Sebab tak semua orang yang layak mengeluarkan zakat ataupun yang wajib keluarkan zakat. Bagi mereka yang golongan tertentu yang mempunyai harta-harta yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi, kita sebut yang pertama sekali, zakat itu merupakan satu ibadat khusus yang perintahnya yang dilaksanakan datang terus daripada hukum syarak. Yang kedua, beza dengan cukai apa? Cukai ini dia merupakan satu kewajipan bernegara. Disebut sebagai iltizam madani. Kewajipan sebagai Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dimuliakan. Kami mohon maaf ada sedikit gangguan. InsyaAllah kita menunggu Profesor Madya, Dr. Muhammad Suki Usman untuk masuk semula insyaAllah. Di sidang penonton yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita masih menanti lagi Dr. Suki untuk masuk semula. Dikabarkan dia ada masalah internet sikit. Ada masuk, Dr. masuk. Sedang. Dia kata sekejap.
Assalamualaikum. Okey, Doktor. Salam warahmatullahi. Okey. Lain slow kot, Doktor. Dah boleh start? Boleh, Hilang. Doktor. Alhamdulillah. Dia hilang sebentar tadi kan. Ya, ya. Baik. Okey, itu masalah teknikal yang Iltizam berlaku lah. Madani. Dia Iltizam hilang Madani, sebentar. Doktor. Sedap-sedap cakap-cakap, tengok cakap seorang je. Dia uyup terus kan. Tak apa. Itu merupakan ujian. Okey, kita sambung perbincangan kita. Saya sebut tadi bahawa dharibah itu ataupun cukai itu dia merupakan iltizam madani, kewajipan sebagai seorang warga negara terhadap negara. Itu beza yang pertama. Beza yang kedua adalah zakat ini dia ada nisab dia, kadar dia yang sudah ditetapkan oleh hukum syarak dan dia adalah sabit, makna tetap, dia tidak berubah. Dia hukum syarak ni tak berubah. Itu keistimewaan hukum syarak. Bila berkaitan dengan zakat, dia hukum syarak. Bila dia hukum syarak, dia ada kadar-kadar dia, nisab-nisab dia yang mana tak berubah. Itu jelas. Macamlah hukum apa sekalipun. Kalau kita lihat dalam undang-undang Islam, dia tak berubah. Marilah negara mana pun, marilah dunia mana pun, dia macam tu je. Zakat. Hukum zakat sama je satu dunia ni. Tak kira lah dia berada di Timur Tengah ke, dia duduk di Malaysia ke, di Nusantara ke, dia duduk di Eropah ke. Zakat sama, wajipan tak berubah. Tetapi berbeza dengan cukai. Cukai ni dia bergantung kepada negara. Maka dengan sebab itu cukai ni berubah-ubah. Sat tambah, sat kurang, sat masuk cukai ni, sat keluar cukai ni. Dia macam-macam perbezaan dia. Sebab apa? Sebab dia merupakan perkara yang ditetapkan oleh manusia. So ada dua beza dekat situ. Zakat ditetapkan oleh hukum syarak. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala cukai ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai dharibah lah. Cukai ni dia ditetapkan oleh manusia. Oleh negara. Jadi maknanya dia mengikut keperluan negara. Dia mungkin berubah dari semasa ke semasa. Macamlah undang-undang apa pun macam itulah juga. Undang-undang dia macam itulah sebab manusia buat. Kadang-kadang kena pakai di pinggang keledar belakang. Kadang tak pakai. Kadang buka lampu waktu siang. Kadang tak buka. Itu ikutlah. Ikut dia punya masalah dari semasa ke semasa. Tetapi hukum zakat oleh kerana dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap. Dia tak. Macam tu je. Macam tu je sampai bila hukum zakat. Okey. Baik. Kemudian, apa beza lagi bila kita sebut cukai versus zakat? Beza zakat dan cukai ni. Bezanya lagi apa dia? Iaitu cukai ni, dia merupakan yang itu cukai. Mana-mana negara pun ada cukai yang tersendiri. Kalau duduk di UK contohnya, duduk Eropah, kita tertakluk kepada undang-undang cukai negara tersebut. Kita duduk di Malaysia, kita tertakluk kepada undang-undang cukai di negara kita. Duduk di mana pun, dia disebut sebagai satu bentuk alaqah, satu bentuk hubungan bainal muwatin wad daulah, antara penduduk, rakyat dengan negara. Apa beza dengan zakat? Zakat ni, dia beza dia apa? Dia alaqah bainal mukallaf wa rabbih. Itu beza dia. Dia hubungan yang melibatkan seorang manusia, seorang hamba Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan dia. Itu beza dia. Kalau tadi cukai itu dia melibatkan hubungan manusia sesama manusia, iaitu warga negara dengan negara, rakyat dengan negara. Tetapi yang kata zakat ni, dia melibatkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Maka dengan sebab itu, perintahnya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi lagi besar sebenarnya, lagi berat. Kalau kita kata cukai itu penting
penting. Memang cukai itu penting. Memajukan negara. Zakat lagi penting. Sebab dia merupakan, selain daripada memberi kebaikan dari segi ekonomi, dia juga merupakan satu pelaksanaan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua-duanya penting sebenarnya. Janganlah kita pandang, oh cukai kena bayar, zakat pun kena bayar. Kok mana pun zakat kita memang kena bayar. Bahkan pada hari ini kalau kita lihat bahawa dah ada pun sistem kalau bayar zakat dikecualikan cukai. Sebab cukai ni banyak daripada zakat. Zakat tak banyak. Cukai banyak lagi. Jadi bila zakat pula ada pemotongan. Jadi nak risau apa? Tapi apapun kita bayar zakat tu jangan kerana kata perkara itu saja. Kita bayar zakat biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini merupakan ibadat khusus. Kata Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah, untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh ikhlas. Itu yang melibatkan hati. Ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Seterusnya, apa bezanya lagi? Bezanya lagi kalau kita lihat adalah cukai ni, dia objektif dia lebih kepada perkara-perkara yang melibatkan kebenaran material, iaitu untuk pembangunan jasmani. Itu yang kata cukai. Sebab itu cukai ni dia ambil untuk apa? Untuk pengurusan negara, untuk pembangunan, untuk pembinaan jalan raya. Maknanya semuanya berkaitan dengan pembangunan jasmani. Keperluan, satu bentuk keperluan. Tapi dia ada objektif yang kita kata lebih lagi, iaitu dia melibatkan menghidupkan matlamat rohani dan juga ia berbentuk insani. Jadi walaupun kita lihat kedua-duanya melaksanakan tanggungjawab khalifah sebenarnya. Dalam konteks melaksanakan tanggungjawab khalifah ni, sebagaimana kita tahu bahawa khalifah itu peranannya disebut dalam kitab Al-Mawardi, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, menyatakan bahawa liiqamatid din wa siyasatid dunya bih, nak tegakkan agama dan memakmurkan dunia dengan cara yang pertama sekali adalah menegakkan agama. Itu yang pertama. Menegakkan agama boleh kita relatekan dengan apa? Dengan zakat. Zakat ni satu peraturan, satu perintah untuk kita tegakkan agama. Dan ini merupakan tanggungjawab utama yang pertama sebagai khalifah. Okey, satu. Yang kedua, wasiyasati dunia bi. Maka di sini datangnya peranan cukai. Kita nak majukan, nak bina apa-apa ke, kita kata kebaikan kepada rakyat, maka datangnya cukai. Jadi keduanya itu merupakan satu perkara yang penting. Namun begitu, kita lihat bagaimana perbezaannya tetap wujud tentang bagaimana mau tak mau kedua-dua perkara itu perlu dilaksanakan. Terutamanya yang kita sebut sebagai zakat. Baik, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan sebagaimana kita tahu, okey beza lagi lah. Kita dah fikir pasal beza sebab tajuk dia cukai versus zakat. Nak cari perbezaan kan. Apa dia beza dia ni? Apa beza dia ni? Beza. Kalau kita tengok cukai dengan zakat ni, bagaimana zakat dia, ketetapan dia jelas. 2.5%. 2.5%. Bukan banyak mana pun. Sikit je. Kadang-kadang orang tu hingga nak bayar tu, dia sakit kepala. Dia kata 2.5% ya pun. Bukan banyak. Kan? Jadi
Sebaliknya, dia punya pelaksanaan itu bila buat, Allah bagi berkatan lebih daripada tu, Allah akan bagi. Dah banyak dah. Kalau kita boleh rujuk kepada zakat Pulau Pinang, tanyalah pegang-pegang apa. Macam-macam cerita boleh jumpa tentang apakah fadilat orang yang keluarkan zakat ni yang secara praktikalnya, realiti yang berlaku dalam diri. Sehingga kan saya pernah jumpa ada seorang di Labuan. Dulu saya ingat sampai sekarang. Kebetulan program saya, program zakat juga. Program zakat di Labuan. Oleh Persekutuan Labuan. Jumpa ada seorang ni. Dia ni nelayan. Nelayan. Dia pagi makan pagi, petang makan petang. Kau tak tak makan lah. Kan? Jadi maknanya hidup susah. Jadi dia duk fikir macam mana nak buat ni. Macam nak buat. Lain kali dia kadang-kadang keluar pergi laut dapat lah RM1, dapat RM50. Dah lah, tak cukup lah kan, dengan susah hidup apa semua. Lalu dia fikir macam mana nak buat ni, dia pun keluarkan zakat. Walaupun tak cukup kadar pun keluar juga. Yang penting nak keluar. Semangat tu ada. Semangat. Kalau RM100 boleh, RM2.05. RM2.05 kupang. Tapi walaupun dia tak kira, dia nak keluar juga dia kata. Sebab apa? Sebab dia nak ada keberkatan. Jadi daripada start dia buat tu, dia kata sampai sekarang dia jadi tawan. Nak ceritanya dia jadi tawan dah. Allah buka rezeki sikit-sikit. Dia nampak satu keberkatan yang dia pun orang kata datang rezeki dari tak sangka. Sebab apa? Sebab adanya iman kepada Allah. Rasa nak laksanakan perintah Allah. Rasa nak keluarkan apa yang ada itu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita bincang bab zakat ni. Kalau zakat terutama orang yang wajib kena zakat, makna wang ataupun duit yang wajib kena zakat tu bukan duit dia dah. Duit orang asnaf. Kalau dia guna untuk dia, maka dia makan harta secara haram. Kalau makan harta secara haram, macam mana nak dapat keberkatan? Barakah ni, berkat ni, yang baginya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi berkat. Manusia tak ada bagi berkat. Tak boleh. Kita minta kat orang nak bagi macam mana? Allah yang kurniakan berkatan itu. Jadi Allah kurniakan keberkatan kepada orang yang dia memang dengan ikhlasnya nak melaksanakan kewajipan mesti berzakat. Yang pertama, sebab bukti kita nak taat kepada perintah Allah Ta'ala. Rindu ni, orang hak betul-betul taat pada Allah ni, dia rasa rindu nak laksanakan segala perintah Allah. Bukan setakat nak buat, rindu nak buat. Dia ada beza dia. Duk tunggu bila aku nak buat, macam tu. Itu tanda yang sangat cantik lah. Mana kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka itu sebut saja hukum Allah, sebut saja perintah Allah, mereka sentiasa merindui untuk melaksanakan. Itu. Jadi sebab itu kita mengeluarkan mana Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nikmat yang Allah bagi ni banyak sangat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kamu nikmat Allah, tak terhitung. Banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan kita tak perlu bayar pun sebenarnya. Oksigen yang kita duduk hari-hari, udara yang kita duduk sudut hembus tu, ada kena bayar tak? Cuba kalau bilan tak bayar, kelang kabut, takut kena potong. Kelang kabut kita nak kena bayar. Tapi Allah tak kenakan bayaran pun terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu satu nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dengan pelaksanaan
apa juga perintah Allah, terutamanya yang berkaitan dengan zakat. Jadi maknanya di situ Allah akan memberi keberkatan dalam hidup kita, rezeki kita berkat, kita akan dapat kebaikan yang sangat-sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia dan juga akhirat. Kita sebut ia merupakan satu perintah daripada Allah. 3. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Khudh min amwalihim sadaqah tahhiruhum wa tuzakkihim bi. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah yang wajib, yakni zakat, yang dapat membersihkan dan menyucikan harta mereka. So zakat itu bertindak sebagai penyucian kepada jiwa dan membersihkan harta kita. Dan disebut juga dalam firman Allah Ta'ala, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa wal mahrum, dan ada harta mereka bahagian tertentu untuk orang golongan asnaf, golongan susah itu, mereka ada hak untuk menerima zakat. Kita sebut tadi zakat tak banyak, 2.5% je kalau merujuk kepada zakat simpanan, zakat pendapatan, zakat perniagaan. Overallnya 2.5% sahaja, sikit sangat. Banding cukai banyak lagi. Cukai banyak. Cukai dia ada, cukai ni pula zakat dia tetap. Kalau 2.5% tu dia tetap 2.5%. Kalau daripada 100,000, 2.5%. Daripada 1 juta, 2.5%. Itu zakat. Ketetapan dia jelas. Tetapi kalau kita bincang dalam konteks cukai dia berbeza. Cukai ni dia ikut percentage. Mula 10. Kemudian boleh naik lagi 10%. Ikut kadar-kadarnya. Boleh rujuklah kepada LHDN. Saya pun tak ingatlah dia punya kadar dia. Kadar tertentu yang dikenakan cukai. Tapi dia akan naik sikit. Mengikut lebihan-lebihan yang ada. Jadi itu perbezaan yang begitu ketara lah. Berbeza kan dengan zakat ni, dia 25% sahaja. Apa hikmah dia? Cukai dia ada kita kata tingkatan-tingkatan. Dia ada kenaikan-kenaikan dia. Tapi zakat dia tak ada kenaikan. So apa hikmah dia? Kalau kita lihat dalam konteks cukai, dia menyeimbangkan di mana golongan kaya dan golongan miskin. Jadi golongan kelompok kaya tu dia potong banyak cukai sikit. Begitu. Dan sebenarnya dalam Islam sudah ada peraturan tersebut. Selain daripada zakat pun ada. Antaranya sistem-sistem dalam Islam, sistem pusaka, sistem wasiat, pengharaman riba, pengharaman monopoli, dan apa-apa juga perkara-perkara yang itu diharamkan di Islam. Dan semua perkara ini sebenarnya adalah untuk bermatlamat, untuk memberi kebaikan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Baik, seterusnya zakat ni dia tak kena pada semua orang. Zakat ni dia hanya kena kepada orang kaya aja. Sebab itu lil fuqara diambil pada orang yang kaya. Mana orang kaya ni, mana orang yang memang mampu lah. Kalau orang tak mampu, tak cukup makan saja, dia tak wajib zakat. Kan? Jadi di situ juga menunjukkan kepada kita bahawa itu juga satu bentuk perimbangan ekonomi yang didatangkan oleh zakat. Berbeza dengan kita sebut tadi yang kita kata cukai itu dia ada persen dia sebab dia nak mengimbangi dengan cara tersebut. Tetapi dalam konteks mangan dia ada apa? Yang kena zakat tu orang kaya aja. Itu senang cerita. Orang susah, orang miskin, orang yang tak ada duit, orang yang tak kena. Memang tak kena. Tetapi kalau cukai, pergi beli barang pun ada juga SST lah apa semua kan. Ada juga kalau sikit cukai pintu, duduk di rumah ada juga.
Cukai rot raya, tak kira miskin kaya, ada juga. Dia kena juga road tax, tak kira orang kaya kena, orang miskin tak kena, tak ada. Road tax ni semua kena. Kan? Dia naik kereta, dia naik motor kat cai buruk pun kena ada road tax. Kalau tak road tax tak boleh lalu atas jalan. Jadi maknanya walau dia susah sekalipun, itu beza cukai. Tapi zakat tidak. Zakat kalau susah ni memang tak kena. Orang yang memang berkemampuan ataupun kita sebut orang kaya saja. Kan? Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka dengan sebab itu kita lihat itulah antara perbezaan yang wujud di antara zakat dan juga cukai secara ringkasnya. Dan kalau tengok dalam konteks negara kita yang berbilang kaum dan agama, Islam sebagai agama rasmi negara, jadi kalau kita tengok mengeluarkan zakat itu memang satu perkara yang tak dapat tidak, itu kewajipan kita sebagai orang Islam. Namun begitu, mengeluarkan bayar cukai juga satu kewajipan juga. Sebab itulah hari ini kita tengok satu sistem yang baiklah bagi saya, sebab bila mana orang Islam keluarkan zakat, nanti orang kata, oh orang bukan Islam tak keluarkan dalam zakat, mereka kena cukai je. Orang Islam kena dua-dua, zakat dan cukai. Maka dengan sebab itu, satu kebaikannya kita lihat orang yang bayar zakat dikecualikan. So dia bayar balance saja. Yang mana yang selesai zakat dia bayar. Jadi maknanya di situ ada perimbangan dekat situlah. Maka itu satu perkara yang baik. Dan satu perkara yang juga kita lihat bagaimana bila mana yang kita nak supaya ibadat kita itu, zakat kita itu mendapat satu ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, satu kebaikan yang sangat-sangat banyak, maka keikhlasan itu sangat-sangat penting. Zakat settle dulu. Lepas pada tu ada lebih lagi bayar cukai, silakan bayar cukai. Tetapi jangan lupa zakat. Ni ada orang sebab cukai biasanya dia tak lupa. Sebab apa tak lupa? Sebab memang dikejar terus. Tetapi zakat ni orang tak tahu pun kadang tak boleh lari pun satu-satu. Tapi zakat ni orang boleh lari. Menyebabkan orang lari pada zakat. Tak rugilah. Sedangkan zakat itu merupakan tanggungjawab yang kita sebut sebagai tanggungjawab rohani kita. Kewajipan yang mesti dilaksanakan. Jadi para penonton mengikuti kita pada tengah hari ini, kalau boleh kita pergi kepada zakat Pulau Pinang, berjumpa pengagai dia, tanya dia, saya ni layak kena zakat ke tidak? Kita mau nak rasa rindu nak buat laksanakan perintah Allah. Saya ni pendapatan saya macam ni. Saya ni kena zakat banyak mana. Pergi jumpa. Tiba-tiba pegawai pun kira, staf zakat pun kira, encik tak kena zakat, bahkan dapat untung pula kat situ. Jadi maknanya apa pun tak rugi. Okey, dengan itu pergi jumpalah, pastikan untuk akan datang ke pihak Pulau Pinang balik. Kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh dari sudut pendidikannya dan sebagainya, dan dapat disalurkan dalam pelbagai institusi. Dan dengan duit zakat juga boleh digunakan macam-macam, boleh bagi beasiswa kepada para pelajar sekolah, pelajar kita di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang kita pun dapat manfaat juga, dapat beasiswa untuk belajar tahfiz Quran sebenarnya. Dan kalau Pulau Pinang ni alhamdulillah masih lagi mungkin zakat Pulau Pinang ada statistik dia berapa persen yang baru bayar ni, orang Pulau Pinang yang baru bayar zakat ni. Jadi insya-Allah kan dia sangat-sangat banyak, bukan kita akan mendapat kebaikan dan juga di akhirat. Baik, jadi itulah sedikit ringkasan perbincangan, sebab sebagaimana yang dijanjikan tadi, kita akan pergi pula kepada sesi yang kedua, iaitu sesi soal jawab.
ataupun apa-apa perkara-perkara yang berbangkit. Jadi untuk sebagai ringkasan perbincangan kita dalam cukai versus zakat ni, saya rasa mudah-mudahan itu dapat sedikit kot pencerahan ataupun gambaran terhadap tetapi dua-dua berkaitan dengan duit duit ataupun uang harta yang perlu dikeluarkan. Jadi itulah wa'alam. Serah kembali kita Ustaz Muhammad Nazrin, dipersilakan. Terima kasih banyak Doktor di atas perkongsian yang telah Doktor bagi dekat kami. Alhamdulillah clear. Doktor, saya tertarik Doktor punya penjelasan berkenaan dengan zakat dan juga cukai ni, iaitu ibadah khusus, iaitu zakat. Dan juga kalau kita tengok cukai ni, dia iltizam madani, dia kewajipan kepada negara kita. Itu saya rasa satu penyataan yang sangat-sangat unik lah Doktor. Okey Doktor, sebelum saya nak baca soalan Doktor, saya sebelum ni ada seorang menjumpa saya. Doktor dengar Doktor? Doktor dengar Doktor? Dengar tak suara saya Doktor? Okey, dengar. Doktor dengar tak? Dengar lah. Ya. Teruskan. Dengar. Okey, baik Doktor. Dengar. Apa nama? Ya. Sebelum saya nak baca soalan Doktor, saya akan tengok soalan kalau ada. Doktor, dia dengar. ada seorang cikgu. Ya, dengar. Masih mendengar. Dia lambat nak sampai kot. Ada seorang cikgu, dia lambat sikit. Ada seorang cikgu Doktor, dia ni membuat ataupun mengeluarkan zakat melalui potongan gaji bulanan. Kemudian bila dia nak tambah dia punya potongan zakat bulanan tu, dia selalu ingat dalam hati dia, dia selalu ingat dalam kepala dia, bila potong zakat lebih, cukai akan jadi kurang. Dan dia kata dekat saya, cikgu ni seolah-olah dia buat zakat tu bukan kerana Allah, tapi kerana nak kurangkan cukai. Jadi dia minta tip lah dekat saya bagaimana nak mengatasi masalah hati ni, supaya mana bila dia potong zakat bulanan, dia tak teringat untuk cukai. Jadi saya tanya kepada Ustaz, mungkin dia sedang menonton saat ini, bagaimana cara nak mengelakkan perkara tu terjadi? Baik. Okey, dikemukakan oleh seorang cikgu tanda bila bertanya soalan menunjukkan keprihatinan dia untuk memastikan supaya zakat itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Baik, cumanya timbul persoalan bila mana dia keluarkan zakat lebih daripada yang diwajibkan. Maka dia rasa bila lebih itu okeylah sebab kurangkan cukai. Apakah di situ niat dia itu menyebabkan dia tak dapat pahala? Dia rasa guli. Bila mana dia keluarkan zakat lebih sekalipun, dia tidak ada masalah sebenarnya. Dia kena tahu. Yang pertama, lebihan daripada zakat yang dikeluarkan itu dia akan menjadi satu sedekah. Dan sedekah juga merupakan satu tuntutan di dalam Islam. Sedekah ni yang pahala yang sangat-sangat banyak. Jadi
Apatah lagi sedekah yang dikeluarkan itu akan sampai kepada golongan asnaf, terutamanya golongan fakir miskin yang amat-amat memerlukan dalam konteks nak makan, nak minum, tempat tinggal. Ada orang yang makan pun masih tak cukup, tempat tinggal pun satu tempat yang dalam susah, dalam keadaan yang kita kata berat, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jadi cuba nikan dengan penuh ikhlas pada Allah. Dan bila mana automatik dia keluarkan zakat, dia dapat benefit. Itu benefit dah yang diberikan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Dengan mengurangkan cukai. Keluar tetap kena keluar. Bukan maknanya bila dia keluar zakat sikit, dia tak kena cukai, dia kena cukai juga. Dia keluar zakat banyak pun cuma cukai sedikit. Tetapi keluar tetap kena keluar. Jadi bila mana dia melihat kepada keperluan. Contohnya sebab zakat ni dia tak boleh pergi ke tempat lain melainkan kepada asnaf saja. Berbeza cukai ni dia lebih luas. Tapi zakat hanya kepada asnaf yang 8 sebagaimana disebut oleh Allah dalam Quran. Apatah lagi terutama asnaf fakir miskin lah. Yang banyak ni, yang ramai yang ada. Maka dengan sebab itu, kalaulah kadang-kadang keikhlasan itu tak muncul peringkat awal, tak apa, buat dulu. Dia kena ikhlas ni dia nak main, kan main on the spot. Dah. Sebab kita jangan jadi ada orang yang dia kata, saya ni nak tunggu ikhlas dulu baru saya nak buat. Saya tak nak hipokrit, dia kata. Lah kali tak buat langsung. Tak buat langsung. Pasal apa? Tak nak hipokrit buat lah, tak ikhlas. So tak mau, nak tunggu ikhlas. Sampai kesudah tak ikhlas. Maka sebab itu, buat dulu. Laksana. Kita didik hati kita, insya-Allah ia akan datang keikhlasan itu dari semasa ke semasa, insya-Allah. Dan itu akan memberi kebaikan. Mudah-mudahan dapat jawapanlah kepada cikgu, guru yang bertanya tadi. Mudah-mudahan ada kebaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Satu soalan lagi boleh Ustaz tak? Okay, saya nak baca soalan. Salam Ustaz. If kita bayar zakat 20% dan 80% cukai, adakah ia dikira kita telah langsai tuntutan kewajipan zakat kita? Ya, boleh. Tak berapa clear, tanya lagi, ulang. Salam Ustaz, if kita bayar zakat 20% dan 80% cukai, adakah ia dikira kita telah langsaikan tuntutan kewajipan berzakat kita? Boleh ulang soalan? Tak dengar. Ya. Baik, persoalan dia kata buat keluar zakat 20% dan 80% cukai. Adakah sudah dikira mengeluarkan zakat? Dia sebenarnya begini. Dia maksud dia itu dah ada harta dia lah kan. Harta dia katakan dia kena keluarkan campur dua ni katakan 10,000. So dia ambil, dia kira 20% daripada zakat, 80% cukai. Dia sebenarnya bukan begitu pengiraan dia. 5% daripada kewajipan zakat dia. Kewajipan
itu. Contoh ini, kata zakat pendapatan ya, dia kena bayar zakat pendapatan sebanyak kita katakan 3,000 setahun. 3,000 setahun. Okey. Jadi divide dengan bulan lah contohnya. Kan? Divide. Kemudian dia kena bayar zakat cukai pendapatan pula mungkin dia kena 10,000. Kan? Jadi dia tak boleh katakan 20% zakat, 80% zakat itu 2.5% daripada pendapatan dia itu mesti dilaksanakan. Lebih pada tu, lepas tu baru tengok pula bagaimana cukai yang dikenakan. Cuma yang disebut ni kau nak bayar lebih zakat tak ada masalah. Korang tak boleh. Korang tak boleh. Zakat ni sama dia memang kena berdasarkan ketepatan bayaran zakat itu ataupun lebih daripada itu. Tak boleh korang. Tapi cukai ni dia turun naik tengok macam mana. Kalau tak ada zakat, tak ada potong zakat, dia kena cukai. Kalau potong zakat, maka kuranglah sikit cukai. Begitu keadaan dia. Jadi kalau setakat 20-80 tak boleh kira lagi. Tak nak menempati konsep dia. So kena pastikan ianya berdasarkan kepada apa yang kita sebut tadi. Zakat tu 2.5% daripada kadar yang wajib zakat. Begitu. Okey, baik. Alhamdulillah. Ustaz pun dah menjawab 2 soalan. Jadi masa kita pun dah jelas doktor. Dah nak dekat kuis 1 dah. Seperti yang kita janjikan, kita akan tanya soalan berdasarkan waktu kita lah. Jadi berdasarkan apa yang Sahibul Fadilah bersama dia Dr. Muhammad Suki Osman terangkan tadi, kita dapat tahu bahawasanya zakat ini satu ibadah khusus daripada Allah kepada orang Islam. Dan juga cukai ini dia satu bentuk kewajipan kepada semua penduduk-penduduk di dalam salah satu negara ataupun dalam sudut yang lain yang doktor sebut tadi, alaqah baina muwatil baina daulah dan alaqah baina mukallaf baina rabb. Macam itulah lebih kurang dah yang doktor sebut tadi yang saya sempat catat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dimuliakan, saya mengucapkan terima kasih. Kami daripada Zakat Pulau Pinang mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton dan juga kepada Sahibul Fadilah Doktor yang sudi bersama kami dalam slot fiqh zakat. Mudah-mudahan segala amal kebaikan, ilmu-ilmu yang doktor bagi kepada kami hari ini dan juga kepada sidang penonton yang dimuliakan berkekalan dan menjadi manfaat insya-Allah. Jadi Zakat Pulau Pinang mengucapkan terima kasih banyak-banyak, jazakallah khair kepada doktor kerana sudi bersama kami insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi sidang penonton yang dimuliakan dengan fiqh zakat siri yang ketiga pada minggu depan hari Selasa insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan maklumkan kepada sahabat-sahabat untuk sama-sama bersama kami minggu depan hari Selasa insya-Allah. Jadi insya-Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.